Maf'ul bihi adalah nasi. Nasi tu kena makan. Macam tu ibu ya. Jadi ibu-ibu ayah cuba. Okey. Saya buat. Saya mulakan ayat dengan fi'il. Saya gunakan fi'il khalaqa. Khalaqa. Mudhari'nya yakhluqu. Ibu-ibu tengok ya. Ini fi'il madhi khalaqa, mudhari'nya yakhluqu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Khalaqa yakhluqu. Okey ibu. Bila saya kata contoh yang ada fa'il dan maf'ul bihi. Contoh saya kata khalaqallahu. Okey. Ibu ya. Okey. Ibu-ibu tengok. Kat mana ni? Saya buat kelas ni live daripada Denai Alam ibu ya. Live daripada Denai Alam. Dekat dalam saya tengah pusing-pusing kat area sini. Jadi ibu khalaqallahu al-insana. Mana fi'ilnya? Khalaqa fi'il. Khalaqa tu fi'il. Mana fa'il? Fa'il kalimah Allah. Kalimah Allahu adalah fa'il kepada perbuatan ataupun fi'il khalaqa. Okey. Siapa yang perbuatan cipta tu dibuat oleh Allah. Tapi siapa yang kena cipta? Al-insan. Maka al-insan dipanggil sebagai maf'ul bihi. Sebagai maf'ul bihi. Jelas ibu? Okey. Kita tengok pada fa'ilnya. Ibu sekarang fa'ilnya Allah. Kalimah Allah. Ibu boleh tak kalau kita nak jadikan fa'il ini, kalimah Allah ni sebagai musanna, sebagai jamak, boleh ke tidak? Dalam konteks kalimah Allah, boleh ke kita nak katakan ada telah menjadikan khalaqallahu, Allah Ta'ala telah menjadikan. Boleh ke kita nak kata Allah Ta'ala tu jadikan dia kalimah musanna ataupun jamak? Boleh ke tidak ibu? Tak boleh ibu ya? Tak boleh. Jadi kalimah Allah hanya boleh guna untuk singular saja. Jadi khalaqallahu al-insan. Okey. Itu contoh kalau fa'ilnya mufrad. Jadi ibu biasanya kalau fa'ilnya mufrad, isim yang memberi makna mufrad bilangan tunggal, biasanya di baris depan. Okey, contoh lain. Kataba. Okey. Ibu tengok, saya bagi contoh. Kataba Muhammadun ar-risalata. Ibu kalau tulis balik, ibu bagi baris ya. Kataba telah menulis, fi'il madhi. Kataba Muhammadun dia punya fa'il dia. Ar-risalata maf'ul bihi dia. Ar-risalata maf'ul bihi dia. Jadi ibu-ibu ayah, Ibu Rohila baru masuk, jadi ibu tak nampak contoh. Saya bagi contoh untuk Ibu Rohila ya. Ibu Profesor Rohila, Masya Allah. Ini contoh dia. Okey ibu ya. Jadi ibu-ibu semua, kataba Muhammadun ar-risalata. Ibu-ibu ayah, mana fa'il? Fa'il adalah Muhammad. Kataba telah menulis. Siapa yang telah menulis? Muhammad yang telah melakukan perbuatan menulis. Apa yang kena tulis? Ar-risalata. Ada maf'ul bihi dia. Apa dia ar-risalah? Maknanya surat. Kataba Muhammadun ar-risalah. Muhammad telah tulis surat. Saya nak tanya ibu semua. Muhammad kalimah mufrad kan? Kalimah mufrad. Okey ibu, pada Muhammad secara asasnya Muhammad ni dia dah memang kata nama khas. Maka tak perlu kita masukkan alif lam. Tak perlu kata kataba al-Muhammadu. Tak payah. Kataba Muhammadun saja. Tak payah kata kataba al-Muhammadu. Walaupun ibu kata, Ustaz, Muhammadun tanwin. Sekarang bila saya masukkan alif lam, jadi al-Muhammadu ke? Contoh ibu ya. Itu soalan yang tak payah ditanya kerana memang kita tak bincangkan pun. Cukup ibu tahu kalau dia kata nama khas,
Kata nama khas itu boleh jadi dia bertanwin. Contoh saya bagi kataba Muhammadun ar-risalata. Jadi Muhammadun sebagai fa'il, ar-risalata sebagai maf'ul bihi. Sekarang ni ibu ayah, sekarang ni pagi ni saya nak fokus pada fa'il yang saya ubah-ubah fa'il, dan maf'ul bihi ni saya fokus pada ar-risalata saja. Ataupun kalimah mufrad saja. Kalimah mufrad. Okey. Ibu ayah, Muhammadun adalah kata nama khas yang bertanwin. Bagaimana kalau saya nak kata telah menulis oleh Umar. Umar. Umar adalah kata nama khas yang tidak bertanwin. Ar-risalata. Okey. Ibu-ibu yang tengok Umar dia fa'il kepada kataba. Dan dia isim mufrad, kata yang menunjukkan makna tunggal. Umar, seorang yang bernama Umar. Tapi Ibu Umar adalah kata nama khas yang tidak bertanwin. Yang penting dia baris depan. Saya ulang balik Ibu, isim mufrad, kata nama tunggal, ketika mana dia fa'il, dia baris depan. Cuma tengok kalau dia kata nama khas, boleh jadi dia ada tanwin. Boleh jadi dia tidak bertanwin. Boleh Ibu ya? Okey. Ar-risalata maf'ul bihi, dia jadi baris atas maf'ul bihi. Isim mufrad bila jadi maf'ul bihi dia baris atas. Tak apa. Itu kita bincang kemudian. Yang penting ibu-ibu tahu fa'il kalau dia isim mufrad dia baris depan. Cuma baris depan tu pula kalau dia kata nama khas boleh jadi dia bertanwin, boleh jadi tidak bertanwin. Contoh yang bertanwin kataba Muhammadun. Kalau tidak bertanwin kataba Umaru ar-risalah. Okey. Contoh lagi ibu. Bagaimana pula kalau fa'ilnya, ini kita gunakan fi'il madhi. Bagaimana kalau fa'ilnya adalah perempuan? Contoh nama Aisyah. Sekejap ibu ya. Okey. Ibu tengok saya bagi katabat Aisyatu ar-risalata. Sekarang ni perbuatan telah menulis siapa buat? Aisyah buat kan? Maka ibu Aisyah tu dia perempuan. Fa'ilnya sekarang ni muannas, perempuan. Maka fi'il kat depan tu kena tunjukkan perempuan. Kena tunjukkan perempuan yang buat. Jadi untuk menunjukkan perempuan yang buat, kalau fi'il madhi ibu tambah ta matilah. Kalau kita kata kataba Aisyatu ar-risalah, kataba, padahal Aisyah itu fa'il dan dia adalah muannas, perempuan. Maka salahlah. Yang betulnya katabat Aisyatu ar-risalata. Dan ini contoh nama perempuan yang tidak bertanwin. Dan ibu-ibu kena ingat, kebanyakan boleh kata 90% lah nama perempuan, kata nama khas perempuan ini adalah tidak bertanwin. Kecuali bila masuk pada bahasa Melayu, orang Melayu ambil, jadilah, maaf ibu ya, sebenarnya kaedah banyak salah lah. Tapi tak apalah, kita orang Melayu tak ada masalah, kita bukan orang Ajam. Kita bukan orang Arab, kita orang Ajam. Orang Ajam ni kalau salah bahasa Arab tak apalah, kita boleh faham lah. Dia pasal kita bukan cakap Arab. Contoh nama yang salah dari segi bahasa Arab, Halimatun. Halimatu sebenarnya kalau nak tu Halimah saja cukup, Halimah. Tapi kalau nak bagi baris juga di huruf ta tu bukan Halimatun, Halimatu. Contoh lain, nama perempuan. Apa lagi contoh lain ibu? Ada contoh nama lain perempuan. Kalau Zaitun memang Sa'idah, contoh ibu nama Sa'idatun. Okey, bagus. Macam ibu Sa'idah. Kan kita ada ibu Sa'idah. Ibu Sa'idah betul lah tu, Sa'idah. Orang yang perempuan yang bahagia. Kalau nak bagi baris pada huruf ta, jangan bagi tanwin. Dia jadi Sa'idatu sebenarnya, Sa'idatu. Tapi sebenarnya ibu ayah, dah cukup. Sa'idah, Fatimah jadi Fatimatun, Halimah jadi Halimatun. Tak apa yang dah lepas tak apalah ibu, yang akan datang ni. Ibu-ibu yang belajar akan datang, dapat cucu ke, dapat anak baru ke, kan? Ada ibu-ibu yang 40-an kat sini kan. Jadi ibu nak bagi kaedah tu kita dah belajar, bagi nama yang betul. Kalau Aisyah, Aisyah saja, jangan Aisyatun. Kalau Fatimah, Fatimah bukan Fatimatun. Begitu.
Macam tu ibu ya. Kalau dah terbagi tak apalah, tak ada masalah pun, tak ada berdosa pun dan tak salah pun, kita orang Melayu. Okey. Jadi ibu, Aisyah tu adalah kata nama khas perempuan dan biasanya perempuan ni kata nama khas dia tidak ada tanwin. Terutama pula yang ada ta marbutah. Jadi ibu ingat kalau kata nama khas ada ta marbutah, biasanya perempuan ada ta marbutah. Kalau lelaki pun sama ibu. Kalau ada ta marbutah tak boleh ada tanwin. Contoh nama lelaki yang ada ta marbutah, Talhah. Yang saya kata kawan saya yang isteri dia meninggal baru ni, kawan saya nama Talhah, Ustaz Muhammad Talhah daripada Banting daripada Banting dekat masjid rumah arwah isteri dia dekat dengan masjid Al-Ihsan Banting tu, yang kapek dia macam sejadah raudhah tu, Masya Allah. Jadi isteri dia bersalin anak kedua, meninggal. Ketika bersalin meninggal, anaknya hidup. Nama Ustaz tu Ustaz Talhah. Jadi ibu, Ustaz Talhah ni, nama Talhah tu adalah nama lelaki. Tapi ada ta marbutah. Pun tak boleh baca Talhatun, kena baca Talhatu begitu. Boleh ibu ya. Balik kat sini. Ibu tengok sekarang ni fa'alnya perempuan kan, Aisyah tu. Maka katabat Aisyah tu. Ar-risalah. Kalau fa'alnya ibu, kalau fa'alnya perempuan juga tapi kata namanya ada tanwin, contoh. Contoh yang ada tanwin kata nama khas untuk perempuan adalah ada ramai ibu yang tahu ni, saya rasa, yang ikut kelas saya. Katabat Hindun. Hindun. Hindun antara kata nama perempuan yang ada tanwin. Hindun. Macam tu. Boleh ibu ya? Jadi katabat Hindun. Ibu-ibu, saya nak tanya ibu, apa persamaan pada contoh? Ibu fikirkan ya. Fikirkan. Apa persamaan pada contoh? Kataba mana tadi? Saya bagi. Kataba Muhammadun. Satu lagi, kataba Umaru. Satu lagi, katabat Aisyatu. Satu lagi, katabat Hindun. Apa persamaan antara semua ibu? Cuba cari persamaan. Apa persamaan? Jangan tengok pada katabat tu memang menulis. Tapi tengok apa persamaan yang saya ada terangkan tadi. Kalau ibu-ibu fokus, apa persamaan dia? Kalau isim mufrad, kata nama tunggal, isim mufrad ketika mana dia jadi fa'il, dia mesti apa ibu? Cuba ibu komen sikit. Dia mesti apa? Isim mufrad, kata nama tunggal, bila mana dia jadi fa'il, betul ibu Hashimah, dia mesti dhammah. Betul, mesti Kak Azliza, mesti fa'ilnya dhammah ataupun baris depan. Betul, Masya Allah, tabarakallah, terbaik. Mesti baris depan. Cumanya baris depan tu pula, kalau kata nama khas, ada yang baris depan dia bertanwin. Ada yang tak bertanwin. Boleh? Ibu Hashimah jelas ya? Okey. Dia, Ibu Hashimah bukan atau, dia mesti dan. Baris dhammah dan ikut kata nama khas. Bukan atau. Baris dhammah dan. Kalau ibu nak tulis macam ni, kena dan lah, bukan atau. Dia mesti dhammah dan dia kena ikut. Kalau isim itu adalah kata nama khas yang bertanwin, kena tanwinkan. Kataba Muhammadun. Katabat Hindun. Tapi kalau dia isim mufrad dan dia kata nama khas dan dia tidak bertanwin, pastikan dia memang baris depan tapi tak ada tanwin lah. Kataba Umaru. Katabat Aisyatu, begitu. Itu contoh fa'il yang kata nama khas. Contoh kata nama yang umum, ibu. Okey. Tengok saya tulis ibu ya. Penting ni, penting. Ibu tengok saya tulis. Kataba talibun ar-risalah. Kataba talibun ar-risalah. Okey. Saya kata apa ibu? Kataba telah menulis. Talibun, seorang pelajar. Jadi ibu, bila saya kata talibun dengan tanwin, kataba talibun, berapa orang bilangan talibun? Seorang kan, dia mufrad, dia masih mufrad juga. Tapi dia bukan kata nama khas. Dia umum, nakirah kita panggil, nakirah. Kataba talibun, telah menulis oleh seorang pelajar lelaki. Jadi ibu, talibun hanya seorang pelajar lelaki, tapi dia bukan yang tertentu, dia umum. Okey. Kalau saya nak kata telah menulis oleh pelajar lelaki itu, yang kita nak khususkan dia,
Kita kena tulis macam ni. Macam tu ibu ya. Kataba at-talibu ar-risalah. Okey ibu, apa bezanya? Kalau kataba talibun maksudnya seorang pelajar lelaki telah menulis. Siapa pelajar tu? Tak tentu, dia umum. Dia umum ibu ya. Apa dia umum? Dia general. Dia umum. Okey. Tapi kalau kita nak khususkan seorang pelajar lelaki yang tertentu, yang spesifik, maka kita masukkan alif lam. Tapi talibun ke at-talibu ke, dua-dua masih mufrad kan, masih singular kan. Yang penting kalau dia singular saja, baris depan ibu. Baris depan. Fa'al tu baris depan. Maka kataba talibun ar-risalah, seorang pelajar lelaki telah menulis surat. Kita gunakan baris depan dengan tanwin dan maknanya umum. Dan kalau kita nak jadikan dia makna spesifik, seorang pelajar lelaki tertentu, masukkan alif lam. Ibu-ibu bila kita masukkan alif lam dah tak boleh ada tanwin. Tak boleh lagi kita baca talibun, tak boleh. Kita kena baca at-talibu baris depan. Kataba at-talibu ar-risalata. Kita fokus pada fa'il. Jalan ibu? Okey, alhamdulillah. Setakat ni ibu faham tak? Boleh komen ibu setakat ni? Pastikan ibu salin ya. Dia sambil saya cakap tu ibu terus salin. Saya bagi contoh saja ibu salin. Jangan tangguh-tangguh. Nanti bila dah komen-komen kan terlepas. Ibu Sainah faham, ibu-ibu lain faham tak? Fahim tu Kak Liza, masya-Allah terbaik. Okey. Ibu-ibu yang jarang komen, ibu-ibu komen tau pasal saya nak tahu. Ibu-ibu jangan segan ya. Dengan saya jangan ada istilah segan ke apa ke, belajar sungguh-sungguh ibu. Saya nak bantu sungguh-sungguh, ibu pun belajar sungguh-sungguh. Jadi ibu-ibu yang boleh type, type faham ke tak faham. Ibu-ibu ke, tuan-tuan haji ke, kakak-kakak ke kalau ada kan. Faham ya? Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Okey. Jadi ibu ya yang dirahmati Allah, kalau ada tak faham tanya ya, tak faham tanya. Tanya boleh unmute dan bertanya. Boleh, tak ada masalah ibu ya. Okey. Saya teruskan. Jadi apa ibu persamaan semua contoh yang saya bagi daripada kataba Muhammadun, daripada kataba Umaru, daripada katabat Hindun, katabat Aisyatu, daripada kataba Talibun, kataba At-Talibu. Kalau perempuan katabat Talibatun, katabat At-Talibatu. Apa persamaan semuanya ibu? Apa persamaan semuanya? Macam tadi juga. Apa persamaannya? Kalau isim mufrad jadi fa'il, dia mesti dengan dhammah. Mesti dengan baris depan. Boleh ibu ya? Bila fa'ilnya isim mufrad, ibu faham dia mesti dengan baris depan. Okey. Soalan saya ibu. Macam mana pula? Kan timbul persoalan. Ustaz kata baris depan. Habis ni macam ni pula Ustaz. Macam ni pula kataba Musa tak dapat pun baris depan? Mana baris depannya? Kan nak baca kataba Musu. Pasal apa? Ibu belajar kalau fa'il, Ustaz kami kata, kalau fa'il, kalau dia isim mufrad, mesti baris depan di hujungnya. Kalau namanya Musa, macam mana nak tengok baris depannya? Musu lah jadinya. Betul ke ibu? Kataba musu ke? Ada pernah dengar Nabi Musa jadi musu? Busu adalah Melayu ni. Mana ada musu? Ibu kan? Jadi habis tu Ustaz, Musa tu baris depan ke? Okay, ni boleh dengar betul-betul. Ini sepatutnya saya tak terangkan lagi. Tapi saja saya buka minda ibu-ibu supaya berfikir. Betul lah Ustaz kata, kalau dia fa'il, isim mufrad memberi makna tunggal, fa'il tu baris depan. Kalau saya kata kataba Musa, Musa ni untuk bilangan berapa orang ibu? Musa ni bilangan nama untuk seorang ke, untuk dua orang ke, untuk ramai? Musa ni biasanya untuk seorang ibu kan? Untuk mufrad kan? Betul Ibu Syariza, Ibu Hashimah? Betul kan? Habis tu Ustaz kata kalau isim mufrad jadi fa'il, dia mesti baris depan. Macam mana tu? Okey ibu.
Okey, biasanya kalau kat TV, kalau okey macam ni, dia ada iklan sekejap 2 minit. Iklan penaja supaya orang tunggu kat situ. Tengok iklan, tunggu. Saya tak ada iklan, belum ada iklan lagi. Ha. Jadi ibu, okey. Sambung balik. Ibu, ada yang kita panggil baris dhammah ni nampak. Zahirah. Kita panggil dhammah zahirah. Zahirah. Apa maksud zahirah? Zahirah maksudnya nampak. Macam kita sembahyang zuhur lah. Kenapa panggil waktu zuhur? Kenapa bila matahari tegak atas kepala, betul-betul atas kepala, gelincir sikit saja, matahari tegak atas kepala, itu waktu hari sembahyang. Bila matahari gelincir sedikit, maka kita panggil zawal. Ya? Dah gelincir sedikit. Itu masuk waktu zuhur. Kenapa dia panggil waktu zuhur, ibu? Kenapa dia panggil waktu zuhur? Kerana ibu, waktu zuhur kita nampak jelas semua sekali. Ibu-ibu, waktu zuhur, kita tengok waktu zuhur, kalau pasang juga lampu dekat jalan raya, apa ibu komen masa tengah bawa kereta tu? Ibu komen apa? Waktu tengah hari buta ni. Dan lampu jalan tu buka. Apa ibu kata bisik-bisik sendiri? Apa ibu kata? Dia kan terlupa padam ke? Membazir ibu kan? Kalau lupa padam, tak ada orang perasan ke? Bagi tahulah pada TNB, bazir lah. Kan? Jadi ibu kat rumah, ibu contohnya tengah hari ibu balik rumah, tengok anak ibu pasang lampu semua kat rumah. Padahal buka je tingkap tu, nampaklah cahaya masuk. Bazir ibu kan? Pasal apa? Kerana nanti itu waktu zuhur. Waktu zuhur ni waktu yang nampak semua dah. Tu. Jadi ibu ada dhammah, dia panggil dhammah zahirah. Dhammah yang nampak. Fatimatu, Ahmadu. Itu kata nama khas yang tidak bertanwin. Tapi nampak dhammahnya. Ada juga dhammahnya yang bertanwin. Muhammadun, Hindun, Talibatun, Talibun. Ada juga dhammah. Ada tapi tak nampak. Kita panggil apa? Siapa tahu? Cuba komen. Siapa tahu? Siapa ibu-ibu tahu? Cuba ibu-ibu komen. Mana kaji balik. Mustatir itu dhamir ibu. Kak Liza bagus. Mustatir kita panggil itu untuk dhamir. Dhamir mustatir. Dhamir yang tak nampak. Bagus tapi hampir tepat tapi kurang. Itu untuk dhamir Kak Liza ya. Ibu-ibu lain cuba try. Tak apa. Bagus Kak Liza. Saya suka. Maksudnya dia lebih terang lagi. Try. Siapa ibu try? Tengok. Satu dhammah zahirah. Satu lagi dhammah apa kita panggil? Mu apa? Mu. Ustaz bagi je lah Ustaz. Tak nak. Saya nak ibu refresh balik. Siapa-siapa yang pernah belajar. Dekat mana-mana. Kursus ke apa ke. Okey. Saya bagi clue. Mula mim. Lepas tu qaf. Cepat ibu. Lepas tu qaf. Cepat. Okey. Tak apalah. Saya bagilah ibu ya. Akan marah ibu semua. Muqaddarah ibu. Muqaddarah. Ibu pun, itu ya. Macam pernah belajar ni, muqaddarah ni. Tak apalah, refresh balik. Kan? Saya pun sama juga kalau saya belajar pun dengan ustaz-ustaz ke, ustazah ke, kalau tanya soalan tipu cemah macam ni, memang cemah lah jadinya. Nak pula dia beri ke depan kita. Siapa ingat, beri depan kita pengarutan, tunduk je, janganlah tanya kat aku. Okey ibu ya? Muqaddarah, apa dia mana muqaddarah? Tak nampak. Jadi Musa tu ibu asalnya, Musa tu ada ya pada tu, ada dhammah. Musayu, contoh macam tu lah. Musayu. Tapi dhammah tu tak nampak, dia tukar pada huruf alif. Jadi Musa begitu. Musa, Isa, ada dhammah tu. Bukanlah nak kata asalnya Musayu, bukan. Tapi nak bagi tahu ada dhammah tapi tak nampak. Tu kita panggil dhammah muqaddarah. Boleh ibu? Macam tu. Jadi Musa, Isa, soalan saya ibu, Musa, Isa. Kalau perempuan, Salwa, Husna. Soalan saya, ada dhammah ke tak ada dhammah? Contoh saya kata, katabat Husna, telah menulis oleh Husna. Ibu pada katabat Husna, ada dhammah ke tak ada dhammah? Cuba jawab. Husna tu, isim mufrad kan ibu kan? Tapi ada dhammah ke tak ada dhammah tu ibu? Saya kata kalau fa'il, ibu Kulsum tak ada dhammah. Okey. Ada ibu. Ibu Kulsum ada dhammah. Ibu Mahrusah kata ada. Betul. Memang ada ibu. Ada ibu Asimah. Namanya dhammah muqaddarah.
Okey, Ibu Kulsum jelas ya. Ibu Kulsum tulis ya, dhammah muqaddarah. Dhammah tu ada tapi tak nampak. Bukan tak ada Ibu, tak ada pada pandangan mata kita. Hakikatnya ada dhammah tu. Okey macam tu. Boleh Ibu semua insya-Allah. Jadi pasal tu kita kena jelas ya. Contoh Ibu belajar, ibu-ibu belajar belajar dengan saya contohnya, ibu belajar, ustaz kata kalau fa'il tu isim mufrad bilangan tunggal dia mesti dengan dhammah. Cuma dhammah tu sama ada dhammah tu dengan tanwin ataupun tak ada tanwin. Tapi ustaz ni kata Musa ni tak ada pun dhammah ustaz, macam mana? Jadi itu ibu tak faham. Bukan tak ada dhammah. Dhammah tu ada tapi muqaddarah. Tak nampak. Berbeza dengan dhammah yang nampak, dia panggil dhammah zahirah. Kenapa namanya zahirah? Kerana zahara tu maksudnya jelas nampak. Okey, setakat ni Ibu saya nak buat pancian. Saya nak tengok pancian. Siapa antara Ibu yang baru tahu tentang dhammah zahirah dan dhammah muqaddarah, dan siapa yang ulang kaji? Siapa yang baru tahu, komen baru tahu. Siapa yang ulang kaji, komen ulang kaji. Berkenaan dhammah zahirah dan muqaddarah sahaja. Okey, saya nak tengok berapa ramai yang baru tahu ya. Ibu-ibu jangan sekarang saya nak semua ibu-ibu ni komen ya. Saya nak tahu. Ramai yang baru tahu ni. Kak Aziza ulang kaji, alhamdulillah. Ramai yang baru tahu, masya-Allah Ibu. Masya-Allah tabarakallah, alhamdulillah. Ramai yang baru tahu. Ibu Marusa ulang kaji. Ibu Marusa dah ada asas, masya-Allah Ibu. Alhamdulillah Ibu. Jadi Ibu penting tak? Pernah dengar Ibu Hashimah, baru faham, alhamdulillah Ibu ya. Jadi Ibu, saya nak tanya Ibu, penting tak Ibu? Penting tak setiap kuliah ni ibu-ibu hadir? Penting. Kita tak tahu kuliah yang mana yang Allah Ta'ala bagi ilham pada guru yang mengajar. Dengan saya lah, dengan orang lain lah. Okay? Kita tak tahu mana yang sampai contoh-contoh yang hari tu jadi contoh tu. Alhamdulillah Ibu ya. Cuma Ibu saya minta maaf. Dalam sebulan ni banyak sangat urusan asyik-asyik, tiba-tiba terpaksa tangguh kelas. Minta maaf Ibu ya, jangan mengajuk ya. Jangan lepas ni, alah ustaz ni aku dah tunggu-tunggu, tiba-tiba tak ada kelas pula tiba-tiba. Tiba-tiba tak ada kelas. Kan? Ibu pun mengajuk. Jangan Ibu minta maaf ya, minta maaf sangat. Kalau ibu-ibu duduk sini, saya dah belanja makan nasi lemak dah. InsyaAllah Ibu. Okey, mohon maaf yang saya gurau-gurau, insyaAllah. Jadi Ibu, tu penting. Ustaz, adakah Ustaz bagi tahu dalam mustawa 1, mustawa 2? Ibu, saya langsung tak pernah bagi tahu dalam modul-modul saya. Bukan saya tak ajar, saya ajar. Tapi untuk tulis dalam modul tak ada. Baik Nahu peringkat pertama, baik Sorof pertama, kedua, baik modul mustawa 1, mustawa 2 yang saya ajar, baik dalam tafsir harfiah surah-surah yang saya ajar. Saya rasa ini baru saya sentuh ni. Jadi hari ni hari yang special lah untuk ibu-ibu yang join. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah Ibu. Okey. Jadi kalau saya kata kataba Musa, kataba Isa, jadi itu ada dhammah tu, tapi kita panggil muqaddarah. Okey. Macam mana pula? Macam mana pula untuk isim musanna? Besok hari ni ada sekolah ke ni? Ada sekolah kot depan ni. Waktu rehat diorang. Jadi Ibu, saya bagi contoh ya. Kalau Musa, kalau Ahmad nama orang jarang lah. Kalau 2 orang nama Ahmad. Kalau 2 orang Ahmad, Ahmadani. 2 orang Umar, Umarani. Tapi saya tak nak bagi contoh tu. Saya nak bagi contoh yang relevan lah. Yang relevan, yang sesuai. Okay. Contoh saya kata, kataba talibani. Kataba talibani ar-risalah. Contohnya ar-risalah. Ibu-ibu tengok sekarang ayat saya mulakan dengan fi'il kataba. Berapa orang pelajar? 2 orang pelajar lelaki. Talibani ar-risalah. Ibu-ibu, talibani umum ke makna khusus? Talibani umum ke khusus? 2 orang pelajar yang umum ke? Bagus Ibu Hashimah. Umum Ibu ya, umum. Ibu Hashimah bukan khusus, umum. Cumanya ibu pegang ya.
Untuk isim musanna memang tak ada tanwin. Isim musanna tak boleh ada tanwin. Tak boleh kata talibanin. Tak boleh. Talibani begitu. Dia umum ibu ya, umum. Okey, telah menulis oleh 2 orang pelajar. 2 orang pelajar yang mana? Tak tahu. Asalkan 2 orang bilangannya. Tapi umum. Tak tahu siapa. Mana-mana pelajar pun boleh. Kalau kita nak bagi dia makna khusus, ibu-ibu kena tambah alif lam. Jadilah kataba at-talibani. Macam ni. Kataba at-talibani ar-risalah. Saya tulis pendek je. Kataba at-talibani. Bila ada alif lam, baru jadi makna khusus. Telah menulis oleh 2 orang pelajar itu. Ataupun 2 orang pelajar ini. Jelas ibu? Kataba at-talibani ar-risalah. Begitu insyaAllah ibu. Okey, alhamdulillah ibu ya. Okey. Jadi ibu tulis pula sekarang. Dengar saya kata. Ibu tolong tulis dalam bahasa Arab. Dekat buku ibu masing-masing. Soalan saya, ibu dengar soalan saya. Telah menulis oleh 2 orang pelajar perempuan. Bukan itu, bukan ini, umum. Telah menulis oleh 2 orang pelajar perempuan akan surat. Surat tu risalah lah tadi. Cuma ibu tulis dalam bahasa Arab. Kalau dah, komen dah. Telah menulis oleh 2 orang pelajar perempuan. Umum ya, umum. Akan surat. Cuba ibu tulis dalam buku ibu, dalam bahasa Arab. Kalau dah, komen dah. Saya tunggu 10 orang komen. Okey, Kak Azriza dah lagi. Ibu Asimah 2. Okey. Lagi ibu? Lagi 8 orang saya tunggu. Telah menulis oleh 2 orang pelajar perempuan umum ya, akan surat. Okey dah. Ibu Asimah, Ibu Syariza, Ibu Rosnah dah 5 orang. Ibu Saedah 6. Ibu Nuraini 7, Ibu Faridah 8. Ibu Hazah 9, lagi seorang ibu. Ibu Surya, okey. Ibu Murusa, Ibu Surya, okey cukup dah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, pagi ni ada Ustaz Syed Nur Hisham dekat masjid saya. Sekejap lagi saya kena pergi. Ada airline dah keluar. Ustaz Syed Nur Hisham dekat masjid Bukit Jelutong. Sekejap lagi saya pergi insyaAllah. Okey ibu, ni jawapan dia. Dah tulis dah. Ibu Murusa dah tulis dah. Ibu Murusa, ibu tulis salah. Salah ya, tak apa. Dan Ibu Marusa saya tak minta jawapan kat sini. Saya minta ibu tulis dekat buku. Okey. Tak apa. Saya bagi jawapan ibu ya. Okey. Saya tulis sekejap. Okey, ini jawapannya ibu. Ibu Marusa ada salah ya ibu ya. Jawapannya ibu saya kata, telah menulis oleh 2 orang pelajar perempuan. Saya tak kata itu ataupun ini. Saya kata 2 orang pelajar perempuan saja. Itu umum. Bila umum ibu tak boleh masukkan alif lam. Okey. Jadi saya mulakan ayat katabat. Katabat, betul katabat. Ibu Marusa, pasal dah tulis ini saya cakaplah salah apa ibu ya. Ibu tulis ta marbutah, bukan ta marbutah ibu. Fi'il madhi, untuk bagi dia makna perempuan tambah ta mati kat belakang. Katabat. 2 orang pelajar perempuan umum talibatani. Katabat talibatani ar-risalata. Ar-risalata begitu. Okey, itu jawapannya ibu. Siapa betul komen betul, siapa salah komen salah berapa. Ibu Azhar salah satu. Ibu Rosidi salah satunya. Ada yang betul. Ibu Nurhana salah mana ibu? Okay. Ibu Shimah ada salah. Okey. Okey, ibu yang salah, ibu bagi tahu salah macam mana ibu? Salah apa tu?
Ibu Azhar buat katabah, patutnya katabas. Ibu Nurul katabata. Okey, ramai katabata ni. Okey, Ibu. Macam saya kata, tadi saya dah bagi contoh Ibu. Kita dah belajar sebelum ni. Fa'il, walaupun fa'il tu seorang ataupun dua orang ataupun ramai, kalau ayat dimulakan dengan fi'il. Ibu sekarang ayat dimulakan dengan fi'il kan? Bila ayat dimulakan dengan fi'il, fa'il tetap mufrad. Bila ayat dimulakan dengan fi'il, fa'il dia baik seorang ke, dua orang ke, ramai ke, fi'il tetap mufrad. Maka tak boleh baca kata bata. Pasal ibu mulakan ayat dengan fi'il, maka ibu tetap stay dengan kata bat begitu. Okey ibu. Jelas semua insya-Allah? Okey, ibu sebelum kita habiskan kelas kita, saya nak beritahu ibu-ibu yang duduk di Shah Alam terutamanya, di Shah Alam. Baik di Bukit Jelutong, baik di Puncak Alam, di Denai Alam, di Shah Alam sendiri, di area-area berdekatan Sungai Buloh ke. Jadi ibu, bergembira untuk ibu-ibu, terutamanya untuk ibu-ibu lah. Pasal kawan saya dia buat fisioterapi untuk muslimat. Fisioterapi, isteri dia doktor untuk buat fisioterapi untuk muslimat di bahagian dekat Denai Alam ni, dekat dengan Bank Islam. Jadi dia pelawa saya untuk mengisi kekosongan di pejabat dia memang kosong. Jadi dia pelawa saya, dia kata semua dah siap dah. Whiteboard dah ada, tempat duduk pun pakai rehal ataupun nanti dia akan sediakan sedikit meja bagi yang tak boleh duduk bawah. Untuk saya buat kelas-kelas pengajian bahasa saya akan buka tajaan untuk kelas. Jadi ibu-ibu boleh datang. Sambil-sambil datang tu boleh juga fisioterapi dan sebagainya. Dan kelas ibu, kelas tu buat masa ni yang saya nampak buat pagi. Saat mana saya lepas kelas begini, kelas ni habis pukul 9.45, lepas tu saya pukul 10, kita buat dekat tu pula sampai pukul 11. Siapa-siapa yang boleh datang insya-Allah. Dekat area Denai Alam ibu. Ibu Syahriza dah dekat dah. Memang ibu Syahriza dekat Denai Alam. Ramai lagi ibu-ibu yang tinggal dekat sini kan. Ni berita gembira untuk ibu-ibu semua insya-Allah. Jangan risau, dari segi yuran saya tahu. Saya tak tetapkan yuran. Siapa yang nak datang, siapa yang nak buat sumbangan, ada tabung untuk sumbangan khas untuk kelas-kelas tu insya-Allah. Saya pun kena ambil sumbangan. Pasal saya pun nak nak belajar macam-macam kan. Tapi saya tak nak buat yuran. Supaya ibu-ibu semua boleh belajar dengan tenang, belajar dengan tak perlu fikir pasal yuran. Tapi datang belajar sungguh-sungguh. Area Denai Alam ni insya-Allah ibu ya. Okey. Kalau ada tu ibu-ibu join lah, siapa nak join. Umija pun ada. Nanti balik dari Turki nanti insya-Allah ibu. Okey, ibu ada soalan tak? Saya ada urusan sekejap lagi. Ada soalan tak? Jelas tak semua ibu? Pagi ni? Okey. Boleh ibu insya-Allah ya. Jadi petang kerang insya-Allah ada kelas. Pukul 3 suku nanti ada kelas. Ulang kaji tafsir harfiah. Juzuk Ammah. Kan? Juzuk Ammah kan petang ni. Saya tengok balik. Petang ni kelas apa ya? Petang ni kelas Juzuk Ammah. Harfiah Juzuk Ammah petang ni ibu. Jadi kalau ibu-ibu ada kelapangan join sekali insya-Allah. Bila ada permasalahan Nahwu Sorof ni kita akan bincang sekali insya-Allah ibu ya. Jadi pagi ni ulang kaji Nahwu. Tadi kita ulang kaji apa daripada awal? Kita ulang kaji fi'il, fa'il, maf'ul. Dan kita fokus pada fa'il. Fa'il kalau isim mufrad dia mesti dhammah. Cuma dhammah tu kalau dia kata nama khas boleh jadi dhammah tu dhammah yang bertanwin ataupun tidak bertanwin. Ataupun dia kata nama umum. Kalau dia nakirah dia bertanwin. Kalau masuk alif lam tak ada tanwin. Ataupun dia kata nama yang belakangnya ada alif maksurah. Kita panggil Musa, Isa, Husna. Ada tak dhammah? Ada. Apa nama dhammahnya ibu? Dhammah muqaddarah. Okey ibu, setakat itu saja untuk pagi ni insya-Allah ibu ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ibu. Afwan wa iyyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi